Kita bersama dengan Tuan Muhammad Hanis bin Haji Daud selaku penganjur acara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan seterusnya kita bersama dengan Tuan Amir bin Haji Abdul Latif selaku jawatan kuasa acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir kita bersama dengan Ridwan bin Haji Muhammad selaku atlet Brunei kategori bawah 80 kg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar untuk pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Yes, nampak ceria saja untuk kita bersama pada pagi ini. Jadi memang kita yakin mereka semua dalam keadaan sihat walafiat. Itu yang kita harapkan ya. Kerana dengan adanya kesempatan ini dapatlah kita bersama dengan 3 orang narasumber kita ini dan akan menjelaskan mengenai dengan sesi wawancara kita ASEAN Stretch Game 2025 OSG Qualify ini. Jadi mula-mula sekali kita akan bersama dengan di sebelah hujung sekali, bukan sebelah kanan saya, hujung sekali bersama dengan Tuan Hanis. Dan kita ingin mengetahui Tuan, mungkin dapat menjelaskan apakah tujuan ASEAN Stretch Game 2025 ini dibuat dan apakah kelainan bagi tahun ini berbanding dengan tahun-tahun ataupun yang telah pun berlangsung di kebelakangan ini. Dapat dijelaskan silakan. Okey, alhamdulillah. So, Asia Strength Game ini dianjurkan oleh StrengthHub.bn dan Forge Fitness. Yang mana Asia Strength Game ini juga adalah salah satu projek sengumpulan belia yang mana untuk memperkembangkan lagi sukan strongman ini di negara Brunei Darussalam, dan juga pada masa yang sama ianya juga diharapkan menjadikan Brunei ini adalah salah satu destinasi pelancongan sukan ataupun sport tourism bagi sukan-sukan seperti ini juga. Okey. Jadi sebetulnya diadakan di Brunei. Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi sebetulnya ingin ditanyakan apa antara kelas berat badan dan rutin-rutin yang dipertandingkan dalam ASG bagi tahun ini. Mungkin Tuan Amir dapat kongsikan? Ya, pada tahun ini kita akan ada 3 kategori berat badan, iaitu di bawah 80 kilo, di bawah 90 kilo dan juga kategori terbuka. Okey. Dan bagi rutin-rutinnya kita akan ada 5 rutin pada tahun ini, iaitu deadlift, farmer's carry, axle overhead press, yoke to log lift dan juga stone bag showdown. Okey. Jadi antara kategori-kategorinya ni mungkin agak baru bagi saya untuk mengetahui mengenai dengan weightlifting ini. Jadi mungkin Is macam mana? Ada pernah mengetahui mengenai dengan weightlifting ini? Saya langsung tidak mengetahuinya, tetapi untuk mengetahuinya, ya, informasi ini perlu dan penting untuk kita, tepat sekali. Ya. Dan untuk berikutnya kita ajukan pertanyaan ini kepada Tuan Ridwan. Ya. Jadi kita difahamkan Tuan Ridwan juga bertanding dalam kategori di bawah 80 kilogram, ya. Dan apakah persiapan, itu yang paling penting, persiapan Tuan Ridwan sendiri untuk dalam pertandingan ini mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita di luar sana, silakan. Okey. Walaupun saya bertanding di kategori 80 kilogram, berat badan saya kini dalam lingkungan 72 hingga 73 kilogram sahaja, bermakna saya di bawah, bahagian bawah kategori 80 kilogram ini. Walau bagaimanapun, saya tidak menjadikannya sebagai satu batasan untuk diri saya, malah menjadikannya sebagai satu cabaran untuk ini. Kebanyakan latihan saya mengandungi latihan kekuatan dan kecergasan fungsional dalam rutin harian saya selama 4 ke 5 hari seminggu. Selain itu, walaupun bertanding di bawah kategori 80 kg dengan berat badan yang lebih ringan, saya tetap mengekalkan konsistensi di dalam setiap latihan saya walaupun kurang fokus di latihan strongman. Dan itulah persiapan saya adalah mengekalkan konsistensi dan teknik. Okey. Tadi berat badannya sekarang ini 70
hingga 73 kilogram 72 sahaja. hingga 73. 73. kilogram. Jadi kalau menurut daripada Tuan Hanis sendiri sebagai pengajar acara, bagaimana, apakah ianya dikategorikan dalam 80 kilogram? Jika ianya, mungkin ada yang tertanya-tanya, di bawah 80 kilogram, macam mana tu dari segi penilaian para hakim nanti? Okey, kalau dari segi penilaian lah, di bawah 80 kilogram ini bermakna di bawah 80 kilogram Masih lah, boleh. bermakna lah. So ada siapa ni, atlet-atlet yang mungkin berat badannya dalam 82 kg, 83 kg macam tu, mungkin memerlukan untuk mengurangkan berat badan lah sebelum pertandingan. So apa yang dimaksudkan dari Tuan Ridwan tadi, memang pada hari-hari pun berat badannya tu macam 73 kg. So berbanding dengan atlet-atlet yang ikut bertanding, mungkin berat badan mereka lebih daripada 80 kg dan perlu menurunkan berat badan. Oh, jadi kalau kurang daripada 80 kg diperbolehkan, tetapi tidak boleh melebihi daripada 80 kilogram. Oh, begitu. Jadi mungkin ada penonton kita yang tertanya macam mana boleh tergolong ataupun dikategorikan dalam 80 kilogram ya. Jadi kita, dan mungkin sedikit tips daripada Ridwan sendiri, Ridwan, sendiri. Macam mana untuk mengekalkan ataupun mendapatkan berat badan ideal ini? Dengan ketinggian berapa? Kalau saya di ketinggian 168 cm sekarang. Kebanyakannya adalah latihan seperti yang saya terangkan sebelum ini, adalah latihan yang secara konsisten. Dan kebanyakan masa adalah menjaga teknik dan pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang, mana diet yang perlu diketahui. Diet yang diperlukan. Nanti kita kongsikan bersama ya. Ramizah ya. Nanti kita kongsikan bersama. Jadi silakan Ramizah. sebetulnya ada lagi soalan yang ingin diketahui mengenai dengan atlet-atlet maupun atlet ketanding negara Brunei. Mungkin ada atlet-atlet dari negara lain juga yang akan menyertai pertandingan ini. Macam mana Tuan Amir? Ya, pada tahun ini kita ada beberapa atlet dari luar negeri, seperti dari Filipina, dari Indonesia, Malaysia dan juga dari Taiwan. Jadinya kebanyakan atlet adalah dari bahagian Asia. Kerana ini dikirakan sebagai qualifier bagi beberapa negara juga. Jadi adakah mereka ini pernah mengikuti pertandingan sebelum ini juga ataupun ada kebanyakannya daripada atlet-atlet yang baru? Macam mana? Kebanyakan yang international athletes yang dari luar negeri, mereka memang ada experience sudah dalam MSC ini. Tapi kerana ini adalah yang sebagai qualifier yang kita nyatakan OSG qualifier, itu adalah baru bagi diorang. Tapi sebagai atlet ASG atau Asian Strength Game, mereka memang pernah ada experience sudah. Okey, cukup menarik lagi sebetulnya. Jadi mungkin dapat ditanyakan kepada Tuan Ridwan, mungkin sebelum ini mungkin ada pernah mengikuti juga pertandingan-pertandingan yang lain? Bagi pertandingan strongman, saya pernah mengikuti pertandingan strongman yang berada di Jakarta pada tahun Disember 2024 tahun lepas. Itu juga saya alhamdulillah mendapat podium tempat ketiga di bawah kategori 75 kg. Jadi ini yang kita bawakan di studio pada pagi ini sebetulnya mengenai dengan Asia Strength Game 2025. Seorang atlet Brunei, mungkin ada lagi atlet-atlet Brunei yang ada mengikuti ataupun menyertai pertandingan ini. Macam mana Tuan Anis? Atlet-atlet Brunei yang mengikuti pada tahun ini adalah seramai 3 orang. So yang mana salah satu lagi daripada atlet-atlet Brunei yang ikut adalah Nazim dari Forge Fitness juga. Dia mengikuti di kategori di bawah 80 kg dan juga Sazwan Ali, iaitu itu salah satu atlet strongman Brunei juga, dia mengikuti kategori di bawah 90 kg. Dan kemudian kita ingin mengetahui juga perkembangan daripada mungkin dapat Tuan Hanis sendiri kongsikan perkembangan pada tahun ini jika dibandingkan pada tahun-tahun yang lalu. So alhamdulillah pada tahun ini Asia Strength Game pada tahun ketiganya telah terpilih untuk menjadi salah satu pertandingan kelayakan untuk ke peringkat dunia, iaitu Official Strongman Games, yang mana pertandingan ini adalah salah satu pertandingan besar yang diadakan di US dan
atlet-atlet dari seluruh dunia yang berkelayakan untuk memasuki acara ini akan bertanding lah pada Official Strongman Games, yang mana pemenang-pemenang yang pada Asia Strength Game ini juga akan berkelayakan untuk bertanding pada peringkat itu. Wah, cukup menarik sekali. Mungkin ada soalan lagi yang ingin ditanyakan kepada Tuan Hanis. Bagi penyertaan ini, adakah ia masih dibukakan ataupun macam mana? Ya, masih dibukakan sampai 1 hari bulan Ogos. 1 Ogos. 1 Ogos. Yang mana masih ada masih kesempatan sedikit. Beberapa hari saja lagi. Mungkin ada warga-warga lelaki strongman di luar sana mungkin ingin menyertai. Bagaimana Tuan Hanis? Dari usia berapa? Dari segi usia memang tidak dihadkanlah, memang terbuka kepada semualah. So itu depending on seorang-seorang punya kemampuan dan latihan. Jadi kalau orang ingin menyertai macam mana? Ada perlu untuk melayari ke laman Instagram ataupun ada nombor yang tertentu macam mana? Boleh melayari ke Instagram strenghub.bn untuk menyertai pertandingan ini. Jadi kita boleh menyaksikan menerusi platform Instagram yang disediakan. Mungkin sekali lagi dapat kita kongsikan kepada penonton kita Instagramnya. Instagramnya adalah strenghub.bn. Strenghub.bn. HUB. HUB ya. Jadi alhamdulillah itu mengenai dengan Asia Strength Game 2025 ini. Mungkin kalau mengenai dengan penyertaan masih lagi dibukakan sehingga 1 hari bulan Ogos. Betul. Bila sebetulnya ia akan diadakan, Tuan? Ia diadakan pada 2 hingga 3 Ogos di VIP Car Park Indoor Stadium Hassan Bolkiah. Okey. Jadi alhamdulillah pasti mungkin kepada orang-orang yang meminati mengenai dengan weightlifting ini mungkin ingin menyertai, mungkin ingin mengikuti turut serta mencuba nasib orang kata ni. Jadi ada 3 kategori ya. Mungkin Tuan Amir dapat kongsikan sekali lagi kategorinya yang akan diadakan adalah di bawah 80 kg, di bawah 90 kg dan juga kategori terbuka. Okey. Hanya penyertaan bagi kaum lelaki sahaja. Ya, kaum perempuan hawa tidak dapat. Anda boleh. Anda boleh. Saya nak dapat. Tidak dibenarkan. Belum dibukakan sebetulnya. Ya, Ramizah ya. Mungkin ada nanti bahagian penganjuran bagi wanita. Mungkin ada insya-Allah memberikan peluang kepada wanita-wanita ketani di negara Brunei Darussalam, kerana saya rasa banyak atlet ketani wanita yang mungkin berkemampuan dan juga berbakat untuk mengikuti acara ataupun pertandingan seperti ini. Jadi sebetulnya ingin ditanyakan kepada atlet ketani Tuan Ridwan mengenai dengan selain daripada rutin yang telah dikongsikan sebentar tadi, apa antara harapan yang ingin diperoleh untuk mengikuti pertandingan tahun ini, Tan? Untuk pertandingan ini saya berharap untuk menunjukkan prestasi yang terbaik. Dan bagi saya pertandingan ini adalah satu peluang untuk mengangkat nama Brunei Darussalam dan juga menunjukkan bahawa dengan adanya konsisten dan disiplin boleh mengatasi batasan fizikal. Sekiranya diizinkan, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk layak ke pertandingan di luar negeri, insya-Allah di peringkat dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita harapkan insyaAllah. Ya, jadi dapat mengharumkan nama negara kita, negara Brunei Darussalam ke mata ataupun ke dunia antarabangsa. Jadi kita kembali bersama dengan Tuan Muhammad Hanis. Kita ingin menanyakan kalau dapat tidak keberatan untuk mengongsikan pengalaman sewaktu tahun-tahun yang lalu, macam mana dibandingkan dengan atlet-atlet ketani? Apa yang mungkin dapat dikongsikanlah kepada penonton kita. Mungkin dapat memberi motivasi kepada atlet-atlet ketani sendiri yang baru-baru ini yang akan datang ini, yang menyertainya. Okey. So kalau dari sebelum inilah, dari pengalaman sebelum ini dalam sukan strongman inilah, so seperti yang Ridwan cakap tadi, konsistensi, disiplin dalam training dan accountability juga perlu ada. Dan juga willpower untuk mengatasi semua cabaran-cabaran yang disediakan oleh bukan saja penganjur sebagai saya dan penganjur-penganjur di luar sana lah. Okey, baik. Ya, mungkin daripada Tuan Amir sendiri ada yang ingin disampaikan
Ya, mungkin ada kata-kata yang sebelum kita mengakhiri wawancara kita. Ya, bagi atlet-atlet yang menyertai ataupun ingin menyertai any competition ESG ini atau strongman, bagi kebanyakannya seperti yang dikatakan Ridwan sama Hanis tadi, memang memerlukan disiplin yang banyak. Kerana ia bukannya mudah. Ia memang, saya pernah mengikut dorang training, ia memang susah tu. Dari segi apa tu? Misalnya mungkin dapat dikongsikan. Physical, mental, semuanya memang susah, memang terasa All in keberatan. one. Jika dibandingkan dengan atlet-atlet luar lah maksudnya. Bukan sahaja itu. Ya, bagiku kerana atlet-atlet luar lebih expose kepada strongman. Di Brunei dikirakan masih belum matang lah. Jadinya kebanyakan orang melihat dia terlalu berat, besar badannya, besar berat-beratnya tu. Kebanyakan orang takut. Tapi seperti Ridwan mengatakan, kalau ada disiplin, kalau ada konsistensi itu, memang dapat tu. Jangan dilimitkan diri itu melihat sesuatu barat, sesuatu itu yang dapat dibuat. Tapi belum mencuba, belum tahu. Belum tahu kemampuan kita ni macam mana ya. Jadi setiap individu itu pasti ada strateginya masing-masing, perlu mengetahui kemampuannya tersendiri. Kalau mengenai dengan Tuan Ridwan sekali, mungkin ada perkongsian mengenai dengan nyorang macam mana kita ni melihat diri kita ni itu menjadi seorang yang nyorang berkemampuan untuk mengikuti pertandingan ini. Macam mana untuk menjadi seorang yang nyorang fit, yang memang orang dapat buat lifting dan sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan sedikit lah sebelum kita ni mengakhiri wawancara pada pagi ini. Dengan itu, untuk menjaga semua, untuk menyediakan diri, selain daripada menjaga konsistensi di dalam latihan, menjaga disiplin, bagi saya, jagalah pemakanan seeloknya dan kesihatan juga jaga kesihatan itu adalah penting. Jadi semau-mau pun kita untuk memampukan diri, janganlah membebankan diri terlalu banyak. Jadi kita pun tahu bila di mana limit bagi diri sendiri dan pentingkanlah kesihatan dahululah. Bagi Tuan Muhammad Hanis sendiri, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan khususnya kepada yang ingin menyertai generasi yang akan datang ini. Okey. So seperti mana yang dikatakan oleh Ridwan, Amir, sukan strongman ini adalah sukan yang baru, mungkin belum lagi matang. So pada siapa-siapa yang ingin mengikuti sukan ini, ingin mencuba sukan ini, boleh datang ke mana-mana gym yang menyediakan latihan sukan ini. Salah satunya adalah Forge Fitness lah. Itu. Baik, terima kasih. Dan memanglah kata orang ya, kita bermula daripada satu langkah ya. Sebelum kita memulakan sesuatunya, memang ya kan, semuanya bermula daripada satu langkah. Dan niat jadi perlunya ada keyakinan diri sebetulnya. Jadi jangan kita pernah merasa rendah diri dengan kemampuan diri kita jika dibandingkan dengan orang lain. Jika orang boleh buat, insya-Allah kita juga akan boleh buat dan boleh lakukan ya Ridwan ya. Baik, jadi berkongsi tipsnya nanti. InsyaAllah. Mungkin di belakang tabir kita akan bersama dengan mereka ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Untuk badan ataupun mengamalkan cara hidup yang sihat. Alhamdulillah. Dan saya rasa kita mengakhiri sesi wawancara kita pada pagi ini dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah pun dapat meluangkan waktu dan juga masa serta tenaga bagi perkongsian yang cukup menarik pada pagi ini. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hanis bin Haji Daud merupakan penganjur acara, juga kepada Yang Mulia Tuan Amir bin Haji Abdul Latif merupakan jawatan kuasa acara, dan seterusnya atlet Brunei kategori di bawah 80 kg bersama dengan Yang Mulia Tuan Ridwan bin Haji Muhammad. Kita di Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana kesediaan kita hadir bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.